Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Sebilangan ulama berpendapat bahawa penggunaan ahli kitab ni khusus untuk Bani Israel ataupun untuk mereka yang mana nenek moyang mereka beriman dengan kitab Taurat dan Injil qabla tahrif. Khusus panggilan ahli kitab untuk sama ada untuk Bani Israel ataupun untuk mereka yang beriman dengan Taurat dan Injil, yang nenek moyang mereka beriman dengan Taurat dan Injil qabla tahrif, sebelum berlakunya tahrif, pengubahan ataupun adaptasi, sebelum berlaku pengubahan, tabdil, adaptasi terhadap kitab itu. Jadi kata Syekh Sirajuddin, diistinbat, difahami daripada sini, daripada penggunaan Nabi SAW menggunakan istilah ahli kitab untuk Maharaja Hercules, sedangkan Maharaja Hercules dan kaumnya bukan dari kalangan Bani Israel, dan bukan juga nenek moyang mereka dari kalangan yang beriman dengan Taurat dan Injil qabla tabdil, sebelum berlaku pengubahan. Jadi bermakna penggunaan ahli kitab ni lebih umum. Ini menurut pandangan guru kepada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu Syekh Sirajuddin Al-Bulqini. Boleh faham? Ya ahlal kitab, wa ahli kitab, ta'alau, datanglah, ila kalimatin sawa'in bainana, kepada kalimah yang punya persamaan antara kita, antara kami dan kamu. Kalimah yang punya persamaan ni bukan mutlaqah. Bukan mutlaqah. Yang punya persamaan bukan mutlaqah, tapi muqayyadah bitauhid. Bukan asal sama kalimah. Misalnya agama, hampir semua agama menyukai cakap benar, bercakap benar, dan semua agama membenci cakap dusta. Jadi sekadar persamaan kalimah, sekadar sama kalimah menyukai cakap benar, sekadar persamaan pada perkara akhlak, tetapi punya perbezaan dari segi akidah, itu belum memadai. Belum memadai untuk apa tu? Untuk berada dalam seruan Nabi ataupun dakwah Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi kata kalimah, datanglah kepada kalimah yang sama, kena mengambil kira sama akidah dahulu, sama kalimah syahadah dulu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dulu, kena sama yang tu dulu, barulah persamaan akhlak tu jadi sah. Kena sama dulu akidah. Kalau akidah tak sama, maka lakum dinukum waliyadin. Walaupun akhlaknya sama, sama-sama menyukai bercakap benar, akidah tak sama, maka tidak sah. Persamaan sebegitu tidak sah. Maknanya hari ini ada setengah orang mengajak kepada apa? Pluralism. Pluralism ni maknanya persamaan agama. Semua agama sama. Semua agama suka bercakap benar.
Semua agama membenci dusta. Okey, kita boleh bersama-sama kerana sudah punya persamaan itu sudah cukup. Walaupun akidah kita berbeza, itu tak boleh begitu. Persamaan yang macam tu belum disahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sama dari segi akhlak, sama dari segi etika, itu Nabi belum mengesahkan persamaan begitu. Bahkan kena yang terlebih dahulu kena samakan dari segi akidah dulu. Sama-sama ada tauhid. Barulah persamaan akhlak tu jadi sah. Boleh faham ya Umair? Boleh faham? Jadi ta'alau ila kalimatin, datang kepada kalimah yang sama. Itu muqayyadah tu. Muqayyadah dengan apa? Disyaratkan kena sama tauhid dulu. Sama akidah dulu. Barulah sah persamaan akhlak, persamaan etika. Kalau akidah tak sama, maka masuk dalam ayat lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Kita tak boleh bersama. Akidah tak sama, maka persamaan dari segi etika, persamaan sebegitu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mu'tabar, yang dikira ialah agama Islam. Boleh faham? Semua faham? Kesimpulannya sawasiyah, persamaan yang disuruh oleh Nabi sini muqayyadah, kena disyaratkan, atau masyrutah. Masyrutah bi sawasiyatil aqidah, disyaratkan kena ada persamaan akidah terlebih dahulu. Barulah kamu punya persamaan dengan kami itu persamaan yang diterima. Kalau akidah tak sama, maka persamaan kamu tidak diterima. Boleh kita berurusan, bermuamalah boleh, tetapi tidak sampai kepada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, pluralism dengan menyatakan semua agama sama, itu tak boleh gitu. Pluralism itu semua agama sama dengan makna semuanya diterima. Sebab apa? Sudah ada sama etika. Etikanya sama, sama-sama membenci cakap dusta, sama-sama membenci perbuatan membunuh tanpa hak dan sebagainya itu. Itu kalau menerima itu sudah menerima pluralism itu, sudah mu'tabar, sudah memadai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Kita tak boleh kata begitu. Jadi kena masuk ke dalam Islam dulu. Mana kena sama akidah dulu. Sama akidah, barulah persamaan akhlak itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang na'budah. Sebab tu di sini pun ada tasrih ni. Persamaan kalimah itu, iaitu mula-mula Nabi nyatakan atau Quran menyatakan masalah akidah. Mula-mula sekali, alla na'budu illallah, tidak menyembah selain Allah, wala nusyrika bihi syai'a, tidak menyamakan dengan Allah sesuatu pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, tidak menjadikan sesama kita ni Tuhan selain daripada Allah. Kita hanya jadi hamba kepada Allah saja, tidak jadi hamba kepada ghairullah. Salah satu sahabat punya mission, bila ditanyakan Rib'i bin Amir ataupun Rab'ah bin Amir, satu orang sahabat Nabi, mewakili tentera Islam dihantar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berjumpa dengan Rustum, Panglima Qaidu Quwadil Furs, ketua Panglima Fars.
Farsi, tentera Farsi. Dia tanya, "Ma ja'a bikum?" Apa yang mendorong kamu datang ke negara kami? Raba'a ataupun Rib'i bin Amir kata, Allahu bta'athana, Allah yang mengutuskan kami, linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, daripada menyembah sesama hamba, menjadi hamba kepada sesama hamba, sesama manusia. Manusia menjadi hamba kepada manusia. Min ibadatil ibad, keluarkan daripada perhambaan ini ila ibadati rabbil ibad, kepada apa? Ke arah menjadi hamba kepada Rabbul Ibad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bi'tsah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bi'tsah maqrunah. Bi'tsah yang berkembar. Pengutusan Nabi ini berkembar. Apa maksud berkembar? Nabi dihantar, umat juga dihantar. Dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ataupun untuk menyambung misi kenabian. Kalau nabi-nabi terdahulu, bi'tsah mereka hanya bi'tsah yang pengutusan yang tunggal setakat diri mereka saja, tidak melibatkan umat. Berbeza Nabi sallallahu alaihi wasallam punya bi'tsah baginda adalah maqrunah. Bi'tsah maqrunah, al-bi'tsah al-maqrunah disebut oleh Al-Imam Syahulil Ad-Dihlawi. Al-bi'tsah al-maqrunah maksudnya pengutusan berkembang. Nabi dihantar sebagai nabi, umat dihantar sebagai penyambung kerja Nabi, penyambung tugasan Nabi. Bi'tsah maqrunah. Sebab tu Raba'a bin Amir dia boleh guna tu ungkapan apa? Allahu ta'athana, Allah mengutuskan kami. Allahu ta'athana, Allah mengutuskan kami. Linukhrija man sya'a, untuk kami keluarkan sesiapa yang ditakdirkan Allah untuk beriman. Keluarkan apa? Min ibadatil ibad, daripada perhambaan sesama manusia, ila ibadati rabbil ibad, kepada menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan daripada kezaliman segala sistem hidup yang ada. Al-adyan, sistem hidup, segala sistem hidup, kezaliman yang ada dalam semua sistem-sistem hidup ni, ila adlil Islam, ke arah keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya, dan dari kesempitan dunia, ila sa'atil akhirah, kepada keluasan akhirat. Ini 3 mission sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam rangka menyambung misi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw faqulu syahadu, jika kamu berpaling, kamu enggan, maka katakanlah isyhadu, saksi, bersaksilah kamu semua, bi anna muslimun, bahwa kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keengganan kamu untuk Islam itu tidak menghalang kami untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keengganan kamu itu menjadi ta'irukum ma'akum. Ta'irukum, kesialan kamu, ma'akum, bersama kamu. Kesialan kamu tak mau beriman itu tidak akan berjangkit kepada kami. Orang kafir kan kadang-kadang dia menuduh orang Islam ni sebagai pembawa sial. Macam dalam cerita surah Yasin tu kan, bila mana utusan Nabi Isa dihantar kepada penduduk Antakya, mereka tak mau beriman. Sebaliknya mereka kata, inna tatayyarna bikum, kami dapat sial kerana kamu, dengan sebab dengan kedatangan kamu. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum min 'adzabin alim. Qalu, dijawab balik oleh utusan-utusan Nabi Isa, ta'irukum ma'akum,
Kesialan kamu itu bersama kamu, bukan daripada kami. Sial datang. Sebab kamu tak mau beriman, sial datang kepada kamu. Kesialan kamu itu bersama kamu. Qala Abu Sufyan, falamma qala ma qala, wa faragha min qiraatil kitab, kathura 'indahu as-sakhabu wartafa'atil aswatu wa ukhrijna. Bila Maharaja Hercules ucap apa yang dia ucap, dah selesai daripada pengucapannya, dia kata, kalau aku dapat sampai kepada Nabi ni, aku akan basuh kakinya dan sebagainya tu. Aku tak sangka pula dia ni dari kalangan orang Arab. Dia kata perkataannya itu, kemudian dia selesai daripada baca surat Nabi, maka telah banyak di dalam majlisnya as-sakhabu, kebingitan, kebisingan, suara-suara tak puas hati di kalangan tentera-tentera dan menteri-menterinya. Kathura indahu sakhabu wartafa'atil aswat, dan meninggi suara bantahan, suara bantahan meninggi. Wa ukhrijna, untuk keselamatan kami pun dikeluarkan dari majlis Maharaja Hercules. Faqultu li ashabi hina ukhrijna, aku kata kepada teman-temanku, laqad amira amru ibni Abi Kabsyah, telah menjadi besar pekerjaan Ibnu Abi Kabsyah, yaitu Nabi SAW. Abi Kabsyah ni salah satu gelaran bagi suaminya ibu susu Nabi, Halimah, suaminya Halimah Sa'diyah. Suaminya itu Abi Kabsyah. Jadi oleh kerana Nabi menyusu dengan Halimah Sa'diyah, maka Nabi dipanggil Ibnu Abi Kabsyah. Ini salah satu pendapat lah. Ada juga pendapat mengatakan bahawa Abi Kabsyah ni satu rajulun muwahhidun min ahli Makkah. Satu masa dululah, sebelum kelahiran Nabi, ada satu orang yang sangat-sangat dikenali sebagai ahli tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia bernama Abu Kabsyah. Jadi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membawa perkara yang sama, membawa perkara tauhid, maka baginda diberi panggilan Ibnu Abi Kabsyah. Telah menjadi besar pekerjaannya. Apa buktinya? Innahu yakhafu maliku Banil Asfar, raja Rom. Al-Asfar ni al-jaddul a'la bagi orang Rom. Al-jaddul a'la bagi orang-orang Rom. Jadi mereka dipanggil Bani Al-Asfar. Raja orang Rom sudah mula takut kepada Muhammad ni, kata Abu Sufyan. Jadi pekerjaannya telah besar. Famaziltu muqinan, maka berterusan aku meyakini, annahu sayadhharu, bahawa baginda akan menang. Baginda akan muncul, akan menang pada satu hari nanti. Sayadhharu itu di al-mustaqbal al-qarib, mustaqbal masa depan, masa akan datang yang hampir. Mustaqbal qarib, bukan mustaqbal ba'id, mustaqbal qarib, masa depan yang hampir, mana tidak lama lagi baginda akan zahir, akan menang. Yadhharu bermakna menang. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin, kami beri sokongan kepada orang mukmin, maka mereka pun menang mengatasi musuh mereka. Sehinggalah akhirnya Allah Ta'ala masukkan dalam hatiku Islam ketika Fathu Makkah. Aku meyakini bahawa Nabi ini akan terus maju ke depan, akan terus, agama Nabi ini akan terus tersebar,
Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan Islam ke dalam hatiku, kata Abu Sufyan. Wa kana ibn an-Nadhuri sahibu Ilya'a wa Hiraqla. Ada satu orang nama Ibn Nadhur. Ada naskah sebut Ibn Nathur. Beliau ni merupakan governor, pemerintah Ilya, kota Ilya, yakni Baitul Maqdis. Dan juga merupakan sahib, yakni kawan kepada Maharaja Hercules. Sahibu itu badal bagi Ibnu An-Nathur. Dan khabarnya, khabar Ibnu An-Nathur, khabar kana. Ibnu Nathur isim kana. Khabarnya ialah uskuffan ala Nasar Syam. Beliau ini merupakan ketua padri untuk orang-orang Kristian Syam. Ini padri lain ya. Bukan padri besar yang nama Daghatir yang kita sebut semalam, bukan. Itu padri besar untuk keseluruhan. Ini untuk yang Ibnu Nathur ni bukan keseluruhan, hanya untuk kawasan Syam saja. Untuk wilayah Syam, beliau ni merupakan apa? Padri besar untuk kawasan Syam. Beliau ini merupakan governor Bandar Baitul Maqdis dan juga kawan kepada Maharaja Hercules. Hercules pun boleh, Hercules pun boleh. Sahibu tu, dalam perkataan sahibu berlaku apa? Ijtima'ul haqiqati wal majaz. Berkumpulnya hakikat dan majaz. Sebab apa? Sahibu dengan makna kawan. Sahibu Hirakla, kawan Hercules. Sahibu dengan makna kawan tu penggunaannya hakiki. Sahibu dengan mana sahibu Ilya, dengan mana governor ataupun penguasa pemerintah Ilya, Bandar Ilya, itu makna majazi. Sebab bila seseorang memerintah sesuatu kawasan, mesti dia sentiasa berada di situ, sentiasa mendampingi kawasan itu. Sebab itu dipanggil sahibu. Majazan. Hakikatannya sahibu ni mana kawan kan, sahabat, kawan. Jadi bila berkawan dengan mendampingi suatu bandar, digunakan perkataan sahibu, kawan bagi bandar itu penggunaannya majazi. Ini boleh menjadi dalil bagi usul Syafi'iyah, usul fiqh Syafi'iyah, bahawa boleh berlaku dalam satu perkataan, dalam masa yang sama, boleh berlaku ijtima'ul haqiqati wal majaz. Maknanya penggunaan hakiki pun berlaku atas kalimah itu, penggunaan majazi pun berlaku. Dua-dua berlaku terhadap kalimah itu. Penggunaan hakiki dan majazi serentak dalam masa yang sama. Ini khilaf, ini menyalahi kaedah, menyalahi usul fiqh Al-Hanafiyah. Hanafiyah kita tak boleh begitu. Dalam satu masa lah guna, sama ada kamu nak guna hakikat ataupun nak guna majaz atas kalimah yang sama. Tak boleh guna dua-dua serentak. Macam contoh perkataan aula mastumun nisa, la mastum mana hakikinya apa dia, Umar mana hakiki dia? Bersentuhan dengan perempuan membatalkan wudu. La mastumun nisa. Mana majazinya apa? Ikut tafsiran daripada Ibn Abbas, al-gima'. La mastum mana al-gima'. Jadi di sisi Syafi'iyah, perkataan la mastum tu membawa mana batal wudu kerana bersentuhan pun ya, ambil mana hakiki. Batal wudu kerana bisa berbil gima' pun ya, mengambil makna majazi, serentak dalam masa yang sama.
penggunaan hakiki berlaku ke atas kalimah itu la mastum tu, dan penggunaan magazi hakiki pun berlaku, magazi pun berlaku terhadap kalimah itu. Boleh berlaku gitu. Hanafiah kata bila dah guna tafsir Ibn Abbas mentafsirkan la mastum bi makna al-gima, sudah digunakan untuk makna magazi, tak boleh lagi guna untuk makna hakiki. Tak boleh lagi guna untuk makna hakiki, sehingga di sisi mereka bersentuhan, sekadar bersentuhan tidak membatalkan wudu walau bisyahwatin. Di sisi Hanafiah lah, sentuh walau bisyahwatin, walau bisengajain, walau bisengajain, tak sengajain, dengan sengaja lah. Walau bisyahwatin, walaupun dengan sengaja, maknanya tak ada beza di sisi mereka, sengaja atau tak sengaja. Bisyahwatin atau biduni syahwatin, tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Yang batal satu je, kata mereka, yakni idza hadatha al-gima'. Bila berlaku al-gima', iltiqaul khitanain, barulah jadi batal wudu. Itu mazhab Hanafi. Ini satu contoh lah berlaku ijtima'ul haqiqati wal majaz. Wa kana ibn an-Natir sahibu Ilya'a wa Hiraqla usquffan ala nasar al-Syam, yuhaddithu, beliau cerita, anna Hiraqla hina qadima Ilya, Maharaja Hercules ketika tiba ke bandar Baitul Maqdis, kan dia bernazar kan untuk jalan kaki, daripada Hims. Himsa ni kedudukan di tengah-tengah. Kalau tengok dalam peta, orang berjalan dari utara, dari arah Istanbul, orang dari kota Rom kan dia akan lalu Istanbul kan, Istanbul Turki. Kalau dia nak pergi ke Baitul Maqdis, dia akan lalu kota Himsa dulu, Bana Himsa. Jadi Bana Himsa tu di tengah-tengah. Okay. Himsa akan bertemu dengan Baitul Maqdis sekarang ni di Palestin. Jadi Maharaja Hercules ni dia bernazar nak jalan kaki ni kerana gembira dengan apa dia menang balik, dapat mengalahkan bangsa Farsi. Wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, kita dah cerita sebelum ni kan. Jadi dia jalan kaki kan sampai ke Baitul Maqdis. Pada satu pagi dia bangun daripada tidur, asbaha yauman, bangun pagi, khabithan nafs, dalam keadaan moodnya tak bagus. Khabithan nafs, buruk moodnya. Faqala ba'du batariqati, sebahagian bitrik, sebahagian daripada bitrik, padri-padri ni, orang besar agama, bertanya, qadistan karna hayatak, kami tengok lain macam penampilan tuanku, perwatakan tuanku. Kami nampak lain macam. Istan karna ni luar biasa, kami tengok tak seperti biasa. Istinkar maknanya tengok lain macam. Daripada perkataan apa, munkar lawannya ma'ruf. Kalau biasa tu ma'ruf, kalau munkar tu maknanya luar biasa. Qadistan karena kami melihat luar biasa, ataupun kami melihat kepelekan, hayatak, dalam tuanku punya penampilan, perwatakan. Qala ibn an-Natir wa kana Hiraqlu, Maharaja Hercules ni hazzaan, seorang tukang tilik, yang zuru, punya kemahiran untuk menilik, fin nujum, bintang-bintang. Dia ada ilmu nujum, ilmu an-nujum, dia tengok bintang, dia boleh dapat buat percaman terhadap sesuatu perkara. Ini kalau sekadar menganggap sebagai sebab zahir, as-sababul zahir, itu tak apa, tak mengapa. Macam kita menganggap
Nasi sebab bagi kenyang, makan nasi sebab bagi kekenyangan. Sekadar as-sababul zahir ataupun as-sababul mufdi, itu tak apa, dibenarkan. Yang tak bolehnya bila kita menganggap sebagai as-sababul haqiqi, sebab yang sebenar. Sebab apa tak boleh? Kerana as-sababul haqiqi ini hanya Allah Subhanahu wa taala, qudratullah, qudrat Allah Subhanahu wa taala sahaja merupakan as-sababul haqiqi li jami'il umur. Sebab sebenar bagi segala perkara hanyalah qudrat Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain daripada qudratullah sekadar as-sababul mufdi, sebab yang menjadi saluran sahaja. Macam kita kata ginilah kan, kita dapat rezeki, dapat makan setiap hari. Siapa sebab hakiki? Allah Ta'ala. Dah kebun kita, ladang, pejabat, ada orang rezeki melalui kedai, itu sekadar as-sababul mufdi, sebab sebagai satu saluran sahaja, saluran untuk datang rezeki. Yang sebenarnya memberi kesan muathir qudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala punya sifat tarziq, sifat memberi rezeki, itulah sebenarnya yang merupakan as-sababul haqiqi. Jadi sini pun sama ni, kalau ilmu nujum ni dilihat sebagai tanda bagi sesuatu perkara, macam Nabi Ibrahim kan, dia jadikan fanadhara nadratan fin nujum, dia lihat bintang, dia pun dapat satu percaman bahawa perayaan mereka akan hampir tiba dalam masa terdekat ni. Fanadharatan nadratan fin nujum faqala inni saqim, dia pun kata dia sakit, buat alasan tak mau menghadiri perayaan mereka kerana perayaan mereka menyembah berhala. Faqala inni saqim fatawallau anhu mudbirin, mereka pun tinggalkan dia lah, pergi ke majlis perayaan, meninggalkan Nabi Ibrahim sendirian di rumah. Fatawallau anhu mudbirin faqala inni saqim fatawallau anhu mudbirin faragha ila apa tu, baginda Nabi Ibrahim AS pergi kepada berhala-berhala mereka, lalu memecahkan berhala-berhala mereka. Faqala lahum hina sa'aluhu, ketika mereka tanya Maharaja Hercules, apa sebab ni, tuanku bad mood, mood tak bagus, maka dia pun beritahu, inni ra'aitul laylata, aku tengok malam tadi, hina nadartu fin nujum, ketika aku memerhati bintang-bintang, aku ni ada ilmu nujum, aku tengok bintang-bintang, aku tengok apa, malikal khitan qad zahara, raja khitan, raja kaum yang berkhatan telah pun muncul. Faman yakhtatinu min hadil ummah, siapakah di kalangan umat ni yang berkhatan? Maka mereka pun selidik, mereka dapati orang Yahudi, kaum yang berkhatan ni adalah al-Yahud, orang Yahudi. Qalu laisa yaqtatinu illa al-yahudu, tidaklah berkhatan melainkan orang Yahudi. Fala yuhimmannaka sya'nuhum, tak usah merisaukan tuanku perihal mereka. Oh, Yahudi ni tak payah bimbanglah, sebab mereka bangsa yang tidak kuat. Allah Ta'ala kerana tidak tanduk mereka yang buruk terhadap para nabi, Allah Ta'ala telah memecah-pecahkan mereka ini. Qatta'nahum fil ardi umama, maknanya kami telah pisah-pisahkan mereka ini menjadi bangsa-bangsa, menjadi bangsa yang terpisah, kelompok-kelompok yang kecil yang berada di serata dunia. Maka pemisahan ini menjadikan mereka tidak kuat, menjadikan mereka bangsa yang tidak kuat. Jadi tuanku tak usah bimbang tentang mereka ni.
qatta'nahum fil ardi umama. Kami telah pisah, sebagian mereka ada dekat Jepun, ada yang sebagian dekat Jerman, sebagian dekat Afrika, di segala dunia ada, mereka ni telah dipecah-pecahkan. Kan bersatu teguh kan, bila pecah maka roboh kan, roboh. Begitulah berlaku terhadap bangsa Yahudi ni. Mereka ni merupakan bangsa yang tidak ada watan. Bangsa tapi watan, tanah air tak ada. Bangsa ada, watan tak ada. Itulah yang akhirnya mereka ni cuba merampas kan watan Arab, watan orang Palestin, rampas tanah air, kampung-kampung Palestin. Dengan dakwaan kononnya itu mereka punya kampung, mereka punya tanah air, sedangkan mereka tidak ada tanah air. Waktu bila madaini mulkik, tulislah surat ke serata kota-kota dalam pemerintahan tuanku, fayaqtulu man fihi minal yahud, mereka boleh bunuh, tentera Rom akan bunuh siapa saja orang Yahudi yang ada di kalangan mereka. Fabainama hum ala amrihim, dalam pada mereka sibuk membunuh orang-orang Yahudi, utiya Hiraklu birajulin, dibawa datang Maharaja Hercules seorang lelaki, arsala bihi Maliku Ghassan, yang mana Raja Ghassan, Harith bin Abi Shamar Al-Ghassani, Governor Busra kan, dia hantar siapa dia ni? Dihyah ni lah. Hantar orang yang mana bawa surat Nabi SAW. Yukhbiru an khabari Rasulullah SAW. Cerita tentang berita Nabi SAW. Falamma istakhbarahu Hiraklu, bila Hercules menyiasat orang ni, menyiasat tentang orang ni, dia kata, qal idhabu fanzuru amukhtatinun huwa amla. Pergi cek tengok dia berkhatan ke tidak. Cek. Ini dianggap darurat lah kan. Kalau ikut tak boleh kan buka aurat. Mungkin Maharaja Hercules menganggap itu satu darurat. Nak cek berkhatan ke tidak ni. Qanadharu ilaihi fahaddathu annahu muqtadinun. Mereka pun beritahu dia itu berkhatan. Wasa'alahu 'anil Arab, tanya tentang Arab pula. Maka dia beritahu bahawa hum muqtadinun, mereka semuanya orang yang berkhatan. Faqala Hiraklu, Maharaja Hercules kata, hadza mulku ataupun maliku hadhil raja ummah ini, hadza maliku hadhil ummati qad dhahara, telah pun muncul. Masa tak mengizinkan, insyaallah kita beri zakat dulu. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallam.